Okey, kalau ada pelajar yang nak tutup kamera pun sila tidak ada masalah. Ya Ustaz, permulaan je nak pasti ada. Kalau yang sudi terus bersama tak ada masalah. Cuma diharapkan adalah okey. Lepas ni ada yang nak tutup kamera tak ada masalah. Boleh. Cuma Ustaz permulaan nak tahu ada orang. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada semua pelajar yang sudi bersama Ustaz untuk program ataupun subjek sejarah perundangan Islam. Subjek sejarah perundangan Islam, dia adalah subjek elektif. Kalau dilihat kepada kandungan subjek, dia hampir sama dengan tarikh tasyri'. Cumanya bezanya, tarikh tasyri' ini dia fokus secara khusus untuk pelajar syariah semester 5. Tarikh tasyri', subjek yang bahasa Arab, dia lebih mendalam untuk pelajar syariah sebab dia memang subjek syariah. Manakala bagi pelajar yang bukan daripada program syariah, maka ditawarkan kepadanya sejarah perundangan Islam. Subjek sejarah perundangan Islam hampir sama dengan tarikh tasyri', cuma ada beberapa perbezaan. Dia subjek ini tidak dibincang secara mendalam untuk pelajar bukan syariah. Walau bagaimanapun, sejarah perundangan Islam dia merangkumi semua program. Bermula dengan syariah sampai kepada high-tech, sampai kepada mana-mana program memang terlibat dengan sejarah ini, dengan ilmu ini. Sebab bila kita sebut sejarah perundangan Islam, dia bermaksud sejarah yang merujuk kepada syariat Islam yang berkembang daripada zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang. Jadi mana-mana pelajar daripada fakulti pengajian Islam semestinya mempelajari beberapa subjek pengajian Islam. Maka beberapa subjek pengajian Islam itu terkandung di dalam subjek sejarah perundangan Islam. Gitu. Sebab itulah sewajarnya subjek ini diambil untuk pelajar tahun yang terakhir, semester 4, 5, 6 ke atas. Kalau diambil oleh pelajar semester 3, itu terlalu awal, menyebabkan kadang-kadang pelajar menjadi kebingungan. Subjek ni subjek apa? Okey. Subjek sejarah perundangan Islam, kod subjek SYD 11702. Okey, maklumat bersyarah. Nama Ustaz Ahmad Syaharuddin bin Tahap. Kalau sekarang ni Ustaz duduk berada di bilik Ustaz sendiri, iaitu Blok F Paras 2, pejabat FTI. Aisyah Afiqah pernah mari dah FTI? Pernah jika jabat dekan tu. Jabat dekan, kalau kenal lah Blok F ya, pusat apa ni, pentadbiran pejabat FTI kenal lah. Pernah. Okey, pernah belajar di Uniza ke macam mana? Ke bermula semester 1 sampai sekarang online terus? Online terus Ustaz. Ya, tak pernah hadir kuliah secara bersemuka. Tak ajing Ustaz. Tak hadir. Allah kesian awak. Jadi awak ni kira anak butik online lah. Anak butik online tak pernah masuk kelas, tiba-tiba boleh CJ. Oh hebat, memang hebat lah. Pelajar zaman zaman sekarang nak macam mana? Ada zaman yang terpaksa kita lalui begitu, maka begitulah. Jadi boleh kira awak belajar secara maya sehingga berjaya mendapat ijazah. Tahniah belakalah insya-Allah Okey. Nombor telefon Ustaz 0139021699, boleh hubungi Ustaz pada bila-bila masa kalau Ustaz ada ruang kosong masa itu. Okey. Ustaz berada di pusat pensyarah pusat pengajian Islam syariah. Seterusnya, jadual kelas kita ialah 2 hingga 4. 2 hingga 4 petang. Sebagaimana sekarang. Okey. Ringkasan bagi subjek ini, khusus ini bertujuan memberi kefahaman, pendedahan maklumat kepada pelajar tentang sejarah dan perkembangan perundangan Islam semenjak zaman Nabi SAW hingga sekarang. Ataupun hingga selepas kita meninggal dunia, mungkin ada generasi yang akan datang, maka begitulah
ilmu Islam, syariat Islam akan dibincang perkembangannya sampai ke hari kiamat. Gitu. Yang mana subjek sejarah perundangan Islam merangkumi perbincangan tentang definisi syariat, definisi fiqh dan mana-mana yang ada kaitan dengan syariah dan fiqh, keistimewaan perundangan Islam dan hikmah di sebalik pensyariatan hukum Islam. Contoh apa dia? Contoh kita kata disyariatkan pengharaman arak. Arak diharamkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah pengharamannya dilakukan sebanyak 4 peringkat. Peringkat-peringkat yang dilalui ataupun peringkat pensyariatan hukum arak itu melalui proses yang panjang sehingga 4 peringkat menunjukkan kepada kita ada hikmah di sebalik pensyariatan itu. Maka begitulah juga dengan hukum-hukum yang lain. Hukum berkaitan dengan solat berjamaah. Hukum berkaitan dengan puasa, zakat. Hukum berkaitan dengan hukuman zina, hukuman mencuri dan mana-mana hukuman yang melibatkan jenayah dan sebagainya. Hukum berkaitan dengan menutup aurat, hukum kejiranan, hukum rumah tangga, hukum harta pusaka. Semuanya itu ada hikmat pensyariatan dan sejarah pensyariatannya sendiri. Dan seterusnya perbezaan antara perundangan Islam dan perundangan ciptaan manusia. Bila kita mengatakan bahawa Islam yang terbaik, sebab apa? Alasannya begini. Bila kita kata Islam dan perundangan Islam itu yang terbaik, semestinya dia mesti ada ciri dia. Ada identiti dia. Ada keistimewaan dia. Jika dibanding dengan undang-undang ciptaan manusia. Okay. Seterusnya kita akan bincang fasa-fasa yang dilalui oleh perundangan Islam. Kenapa kita bincang fasa ini? Kerana setiap fasa yang ada dan ada syariat Islam di dalam fasa tersebut, syariat Islam telah melalui proses-proses perubahan, evolusi dia. Perubahan dari sudut teknikal ataupun cabang-cabang hukum. Bukan perubahan dari sudut prinsip Islam. Prinsip asas rukun Islam 5. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita tetap 5. Ia tak berubah jadi 4 ke jadi 10 dah, tetap 5. Cuma pelaksanaan di zaman tertentu dia ada berlaku perbezaan. Kalau zaman Rasulullah begini pelaksanaan dia. Di zaman sahabat ada perubahan di sudut pelaksanaan. Maka perubahan inilah kita perlu bincang. Kenapa berlaku perubahan sedangkan syariat Islam itu datang daripada Allah Taala, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat. Datang daripada Allah yang satu, disampaikan oleh Nabi yang satu, kenapa berlaku juga perubahan dari sudut amalan dan teknikal. Kalau zaman Rasulullah SAW, orang tak bincang sembahyang duduk di atas kerusi. Tapi zaman kita ada. Kenapa berlaku begitu? Apakah tidak ada hukum ke dijelaskan oleh Rasulullah SAW sembahyang di atas kerusi? Ada ke tidak? Ada atau tidak? Kita akan semak. Nah, sebab itu kita katakan tadi, perundangan Islam berlaku perubahan. Perubahan yang berlaku dari sudut teknikal ataupun cabang pelaksanaan. Walhal dari sudut hakikatnya dia tidak berubah. Sembahyang tetap wajib. Bermula zaman Rasulullah sampai kiamat tetap wajib. Tidak akan menjadi sunat sembahyang fardu zuhur. Cumanya pelaksanaan sembahyang zuhur itu boleh jadi berubah. Berubah macam mana? Kadang-kadang zuhur disembahyang dalam waktu asar. Betul tak? Sebab apa berubah? Sebab dia musafir, maka dia boleh jamak takhir. Kadang-kadang asar dibuat dalam waktu zuhur, dia jamak takdim. Ini panggil teknikal. Teknikal pelaksanaan berubah. Tapi prinsipnya sembahyang tetap wajib dilaksanakan dalam waktu. Nampak tak? Okey. Maka begitulah juga hukum-hukum yang lain. Itu sebagai contoh. Kita akan bincang lebih mendalam bila melalui fasa-fasa dia. Sebab setiap fasal ada faktor-faktor yang mendorong kepada perubahan teknikal pelaksanaan sesuatu syariat Islam. Syariat Islam tetap daripada Allah Ta'ala. Tetap unggul.
Cuma dari sudut pelaksanaan dia bersifat fleksibel ataupun anjal mengikut geografi kawasan, mengikut orang-orang yang berada di dalam kawasan itu, termasuk budaya, adat resam, kepercayaan dan sebagainya. Semua itu adalah perubahan-perubahan yang menyebabkan beberapa pelaksanaan syariat Islam turut juga berubah. Yang seterusnya berkaitan dengan sumber perundangan. Sumber perundangan Islam kita ada yang paling tepat yang menjadi jukan utama Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak dipertikaikan. Yang kedua ijma'. Ijma' ulama, dan yang keempat qiyas. Ini menjadi perbezaan pandangan ulama, adakah qiyas itu menjadi sumber atau tidak. Ini menjadi khilaf, itu dibincang dalam bab usul fiqh, tapi tidak dibincang di sini. Cumanya di zaman Rasulullah, sumber perundangan agak sedikit berlainan dengan sumber perundangan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berlaku? Itu akan dibincang. Kemudian seterusnya, kemunculan mazhab fiqh. Mazhab fiqh yang ada di zaman kita sekarang yang berbaki adalah 4. Pada hakikatnya, mazhab fiqh ini terlalu banyak. Berpuluh-puluh, melebihi 40 hingga 50. Bahkan ada yang menghitung hampir 100 mazhab. Semua itu adalah mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak termasuk Syiah Khawarij itu, kita tinggal di luar. Mazhab ni terlalu banyak. Cumanya mazhab ini, mazhab yang lain daripada mazhab 4 sudah hilang ataupun pupus di telan zaman ataupun berakhir dengan tidak bersambung mazhab, kerana pertama, tidak ada anak murid yang menyambung mazhab tersebut. Tidak ada, yang kita bincang. Yang kedua, karya mereka tidak dikembangkan. Karya ulama silam yang menubuhkan mazhab tidak dikembangkan. Contoh kita kata mazhab Hasanul Basri rahmatullah ta'ala alaih. Hasanul Basri dia ada mazhab, tapi mazhab dia tidak berkembang sebab anak murid tidak kembangkan mazhab dia, satu. Yang kedua, karya dia juga tidak disebarkan. Yang ketiga, metod istimbat hukum dalam mazhab Hasan al-Basri tidak didedahkan, menyebabkan mazhab itu tidak berkembang. Akhirnya pengikut meninggalkan mazhab, pergi pada mazhab yang lain, dan mazhab Hasan al-Basri hilang. Yang kekal tinggal mazhab 4. Mazhab apa lagi? Umar bin Abdul Aziz juga ada mazhab. Cuma ditelan zaman, tidak berkembang, mati begitu saja, kerana tidak dikembangkan oleh anak murid beliau sepanjang mereka belajar dengan Umar bin Abdul Aziz. Dan sampai sekarang muncul beberapa institusi yang bersifat antarabangsa ataupun yang bersifat benua ataupun yang bersifat negara. Institusi yang bertanggungjawab mengurus ataupun mempromosikan atau mengistimbatkan hukum dalam Islam. Mazhab sudah ada, tapi oleh kerana umat Islam sekarang berpecah negara-negara mengikut susunan geografi masing-masing, tidak ada lagi negara Islam yang menaungi umat Islam, maka terpaksalah umat Islam menubuhkan satu institusi yang boleh menaungi hukum sejagat. Contoh kita kata, kita ada persatuan ulama sedunia. Kita ada Bu'us Islamiyah di Mekah. Kita ada Majma' Islami yang bernaung di bawah IC. Kita ada Persatuan Islam Eropah. Gini-gini, macam-macam persatuan. Semua itu, persatuan itu mengetuai kelompok masing-masing. Kerana kepelbagaian budaya dan tempat tinggal dan sebagainya mendorong kepada keperbezaan pandangan dari sudut menerapkan hukum hakam bagi satu-satu kawasan. Okey, ini ringkasnya kita akan bincang secara mendalam di dalam dalam perbincangan seterusnya nanti. Okey, hasil pembelajaran khusus ini menjelaskan definisi. Lepas habis khusus ini, insya-Allah pelajar dapat menguasai beberapa perkara. Pertama, boleh menjelaskan definisi syariah. Syariah itu apa dia? Fiqh itu apa dia? Kalau sekarang orang sebut jabatan syariah, seolah-olah jabatan syariah itu Islam lah. Mana jabatan Al-Quran Sunnah? Al-Quran Sunnah je lah. Fiqh tak. Kau mana? Al-Quran Sunnah. Apatah lagi kalau PTI Pertafikan Islam. Lagi dah Islam tu. Quran tak ada, Sunnah tak ada.
Syariah pun tak ada. Bukan macam mana PTI sejati. Tinggal sejati je lah. Orangnya macam mana? Wallahualam. Jadi nak ayat pada kita, apakah maksud syariah yang difahami sekarang sama dengan syariah yang difahami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian perbezaan apa yang definisi hukum. Kita panggil hukum fiqh, hukum syarak. Apa dia hukum? Undang-undang dan perbezaan antara perkara yang tersebut itu. Kita akan bincang satu persatu. Yang kedua, membentang sejarah perundangan Islam dan perkembangannya hingga masa kini serta keperluan manusia kepada suatu sistem perundangan yang dapat mengatur urusan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menulis semula faktor-faktor kemunculan mazhab fiqh, tokoh-tokoh terkemuka yang mengasaskan mazhab serta hasil karya mereka. Bila kita mempelajari sejarah perundangan Islam, kita akan tahu kenapa sesuatu ilmu, sebagaimana ilmu sekarang, ilmu fiqh, usuluddin, tauhid, tasawuf dan sebagainya, ilmu ini sudah terpecah, terasing antara satu sama lain. Seolah-olah bila orang itu belajar syariah, semacam dia tidak mendalami bidang akidah. Apabila orang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah tidak mendalami bidang fiqh. Apatah lagi pelajar bahagian bahasa Arab, seolah-olah terpinggir keseluruhan ilmu fiqh, tauhid dan juga ilmu tasawuf. Kenapa boleh jadi begitu? Sedangkan kita ni datang daripada Islam yang satu, Tuhan yang satu, Nabi yang satu, Al-Quran yang satu. Tapi bila mempelajari ilmu menjadi terpisah-pisah. Kenapa dalam hukum fiqh contohnya ada bab-bab yang tersendiri, bab solat, bab taharah, bab jual beli, bab munakahat? Tidakkah dalam Al-Quran dan hadis tidak ada bab-bab, akan terus saja? Itu contoh. Kita akan bincang kenapa benda-benda seumpama itu muncul. Dan kenapa perlu kepada kita terikat ataupun mengikut satu-satu mazhab dalam amalan kehidupan kita? Kenapa tidak terus kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah saja? Tidakkah mazhab ini bikinan manusia? Kenapa perlu ikut manusia? Baik kita ikut Rasulullah SAW saja. Ini adalah alasan-alasan ataupun isu-isu kekeliruan yang dikemukakan, yang dilontar oleh masyarakat, menyebabkan kadang-kadang kita terkeliru dengan Islam kita. Tapi kalau kita mempelajari sejarah perundangan Islam atau tarikh tasyrik', maka semua itu akan terjawab. Benda itu benda yang sengaja diada-adakan, sedangkan benda itu sudah pun melalui episod-episod dan melalui fasanya yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Okey. Kemudian dalam pembelajaran secara online ni kita ada apa dia? Bahan video, itu dalam kelip lah, rakaman-rakaman. Biasa Ustaz tak letaklah rakaman. InsyaAllah kita akan masukkan beberapa rakaman, pelajar boleh dengar rakaman itu. Yang kedua, ada beberapa aktiviti yang dilaksanakan sama ada dalam Telegram ataupun dalam klik. Yang ketiga, pentaksiran ataupun kaedah pemarkahan bagi subjek sejarah perundangan Islam. Pemarkahan kita ada 4 atau 5 cara, ada 3 je lah. Yang pertama, tugasan. Oleh kerana belajar secara online, tidak dapat bersemuka dengan pelajar, maka banyak faktor-faktor yang terpaksa ditukar, iaitu kepada tugasan dan pembentangan. Tugasan ini, tajuknya akan diberi, Ustaz akan sediakan tajuk tertentu kepada setiap pelajar. Setiap pelajar akan diberi tajuk untuk ditulis dalam beberapa halaman. Kemudian pelajar akan bentang hasil tugasan itu dan tugasan dan pembentangan akan diupload, dimasukkan dalam klip. Manakala ada satu lagi perkara yang perlu dilaksanakan, semua link tugasan dan link pembentangan hendaklah dikumpul oleh ketua program masing-masing dan diserahkan kepada ustaz secara Word. Hantar link saya. Dalam kelip tu dalam kelip lah. Tapi ketua akan kumpul, sebab itu perlu direkodkan di dalam fail biasa. Yang ketiga, aktiviti. Aktiviti ini sebagai suatu latihan pengukuhan.
kepada pelajar dan diberi sedikit markah sebagai tanda kesediaan pelajar terlibat dengan program aktiviti ini sebagai salah satu penilaian keterlibatan pelajar dalam pembelajaran. Yang keempat dan kelima kita ada ujian. Sama ada ujian itu kita panggil kuis ataupun ujian 1, 2, 3, sampai 10, 20 dan 100. Yang penting ujian ada 50 markah. Ujian melibatkan 50 markah. Mungkin ujian pertama 10, ujian yang kedua 15, ujian yang ketiga 25. Begitulah. Cuma secara umumnya kita ada aktiviti ataupun boleh jadi aktiviti itu berbentuk kuis. Dan yang kedua ujian sebanyak 50 markah dalam pecahan-pecahan yang tertentu. Okey. Ini boleh dikatakan begitu. Sebagai contoh. Kita ada kuis. Minggu keempat. Kemudian kita ada ujian. Kemudian kita ada ujian yang kedua. Ujian yang ketiga. Tugasan dan pembentangan. Ada nak tanya? Tanya di akhir semester. Maksudnya di akhir semester pula dah. Di akhir pembentangan kita. Ya. Okey, sebelum Ustaz masuk tajuk, ada nak tanya apa-apa tak? Ustaz, ni. Ya, sila. Tak ada. Kalau ada yang nak tanya, boleh dulu tanya sebelum Ustaz buka terus kepada tajuk kita akan nanti, lebih kurang. Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada, ya? Okey. Sambung semula. Okey, tajuk utama yang ada di dalam subjek sejarah perundangan Islam. Pertama, pengenalan umum tentang sejarah perundangan Islam itu. Kita akan bincang secara umum dulu sebelum kita mendalami satu persatu tajuk dia. Yang kedua, definisi sejarah perundangan Islam. Sejarah perundangan Islam, 3 perkataan. 3 perkataan apabila digabung menjadi satu, dia merujuk pada ilmu tertentu. Tapi kalau diasing-asingkan, dia memberi maksud yang tersendiri. Sebagainya perkataan usul, fiqh. Usul satu perkataan, fiqh satu perkataan. Tapi bila digabung, dia menjadi satu maksud yang tersendiri. Dan ciri-ciri keistimewaan syariat Islam. Syariat Islam merupakan syariat yang paling unggul. Semestinya ada keistimewaan tertentu yang mengatasi syariat atau perundangan ciptaan manusia yang lain. Yang keempat, perbezaan antara syariat Islam dengan undang-undang ciptaan manusia. Bila kita kata syariat Islam tu unggul, terbaik, semestinya ada perbezaan dengan undang biasa. Di manakah perbezaannya? Itu kita bincang satu persatu nanti. Yang kelima, fiqh Islam dan keistimewaan dia. Fasal-fasal pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Nombor 6 ini kita akan masuk kepada intipati ataupun isu ataupun isi pokok kepada subjek perundangan Islam. Kita akan bahas fasal-fasal yang ada di dalam perundangan Islam. Yang pertama, fasal perundangan Islam zaman Mekah. Zaman mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Bermula tahun yang pertama dilantik menjadi rasul sehingga tahun yang ke-13 sehingga Rasulullah berhijrah ke Mekah, berhijrah ke Madinah. Tempoh 13 tahun di Mekah, akan kita bincang beberapa isu ciri-ciri perundangan di zaman Mekah. Kemudian yang seterusnya perundangan zaman Madinah. Kenapa dipecah dua? Kerana perundangan zaman Mekah dan Madinah
perundangan kedua-dua zaman itu agak ketara berbeza. Kenapa ketara berbeza? Kerana masyarakat berbeza, suasana masyarakat berbeza, budaya, kepegangan, amalan adat juga berbeza dan juga bentuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah juga berbeza. Maka perundangan Islam, pelaksanaan syariat Islam juga berbeza. Okey. Yang kesembilan, perundangan di zaman Khulafa' Rashidin. Zaman Khulafa' Rashidin juga mengalami beberapa perbezaan yang walaupun tidak ketara, tapi perundangan di zaman Khulafa' Rashidin lebih menjurus kepada penafsiran, pengolahan semula ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Perundangan Islam zaman Rasulullah diolah semula, dihurai semula di zaman para Khulafa' Rashidin. Kenapa diolah semula? Kerana berlaku beberapa perubahan yang menunjukkan kepada perubahan pelaksanaan teknikal, pelaksanaan secara teknikal syariat Islam itu sendiri. Pasal ke-10, perundangan. Perundangan selepas daripada Khulafa' Ar-Rashidin. Selepas kematian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, maka syariat Islam mula berlaku perubahan. Berlaku perubahan kerana perubahan zaman dan juga perubahan kedudukan masyarakat ketika itu. Antara fasa selepas zaman Khulafa' Rashidin, yang pertama bermula 41 Hijrah, iaitu selepas kematian Sayyidina Ali, naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu zaman tu. Sehingga 100 Hijrah. Zaman ini zaman mula muncul tabi'in. Bila sahabat agung sudah banyak yang meninggal dunia, lahirnya para tabi'in yang mula menyebarkan Islam dan syariat Islam selepas mana mereka berguru dan menadah ilmu daripada para sahabat. Itu tabi'in. Jadi zaman 40 hingga 100 adalah zaman penyebaran, penulisan dan pengumpulan hadis. Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, penyebaran dan penulisan hadis hampir-hampir tidak berlaku. Kalau ada berlaku pun hanya dalam kadar yang sedikit. Bukan tidak ada langsung. Ada berlaku penyebaran hadis, penulisan hadis dan pengumpulan. Tapi ketiga-tiga perkara itu tidak sehebat di zaman 41 hingga 100 Hijrah. Okey. Kemudian zaman 100 Hijrah hingga 320 Hijrah. Zaman ini muncul yang terkenal sekarang dipanggil 4 mazhab yang agung itu. 100 hingga 320 ialah zaman kegemilangan dan kemunculan ilmu serta munculnya para mujtahid yang mengasaskan mazhab selain daripada mazhab 4. Jadi inilah zaman kegemilangan. Sehingga orang yang bukan Islam mula masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai kerana melihat kepada kegemilangan dan kecemerlangan ilmu di zaman para tabi'in itu. Kemudian bermula 320 hingga 656 Hijrah. Fasa ini adalah fasa mulanya pembentukan mazhab. Maksudnya mazhab mula, aliran mazhab, pemikiran mazhab mula dibukukan di dalam kitab-kitab dan juga buah fikiran pengasas mazhab mula dibentuk secara usul, secara kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan bagi mazhab masing-masing. Sebagai contoh, mazhab Hanafi ada kaedah untuk mengistimbat ataupun mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Mazhab Syafi'i ada kaedah lain pula, ada kaedah tertentu. Jadi setiap ulama tidak sama kaedah dalam mengeluarkan hukum. Okay. Semua mereka mazhab ini berpandu kepada nas Al-Quran dan hadis. Cuma cara mengistimbatkan hukum berbeza metodologi, berbeza cara, teknikal dan seumpama. Okey. Selepas 656 Hijrah,
kota Baghdad yang terkenal dengan pusat tamadun ilmu terkenal dunia tiba-tiba diserang oleh tentera Mongol yang menyebabkan banyak kitab-kitab penulisan para ulama yang dibakar dan ditenggelam air dan banyak ulama yang dibunuh. Maka selepas 626 Hijrah mula berlaku perubahan dari sudut budaya ilmu dan juga perkembangan syariat Islam serta perkembangan mazhab itu sendiri. Yang ke-11 penulisan ilmu-ilmu Islam. Bermula 320 sehingga kepada kemudian 600 tadi, penulisan ilmu berkembang pesat. Pelbagai cabang ilmu, pelbagai konsep ilmu ditulis dan dibukukan dan disimpan di dalam pustakaan dunia, pustakaan yang ada di kota Baghdad itu. Yang kedua kemunculan mazhab. Kita akan kaji kenapa satu-satu mazhab muncul, kenapa boleh berbeza pandangan dari sudut memahami hadis, memahami Al-Quran dan sebagainya. Yang ke-13 tokoh-tokoh mujtahid yang ada di sepanjang zaman. Zaman selepas kewafatan Khulafa' Rashidin, maka ada tokoh-tokoh mujtahid. 41 hingga 100 ada tokoh dia. 100 hingga 320 ada tokoh dia. 320 hingga 656 ada tokoh. Setiap fasa ada tokoh-tokoh yang menjadi tempat rujukan dan yang mewarnai suasana ilmu di zaman tersebut. Okey. Pada seterusnya zaman selepas kejatuhan kota Baghdad iaitu pada 656, kita akan bincang macam manakah kedudukan umat Islam, kedudukan mazhab, tokoh mujtahid dan juga karya-karya ulama selepas 656 Hijrah. Yang ke-15 perkembangan perustanan Islam selepas kejatuhan khilafah Islam di Osmaniyah. Bila ditumbangkan, umat Islam tidak ada lagi negara yang boleh mereka bernaung. Akhirnya umat Islam berada di negara secara berpisah-pisah. Malaysia dahulunya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei apa itu berada dalam kepulauan Melayu. Semua satu rumpun Melayu. Bila mari penjajah akhirnya dipecah-pecahkan. Indonesia satu, Kalimantan satu, Brunei satu, Sabah, Sarawak, Kelantan apa semua dipecahkan. Patani lain. Jadi semua itu adalah kesan kepada penjajahan. Akhirnya umat Islam mula bangun dan bangkit untuk membentuk suatu kekuatan yang baru secara berpersatuan dan seumpamanya. Okey, yang terakhir, tajuk terakhir Islam di zaman kita ialah pembentukan institusi Islam antarabangsa seperti OIC. Sama ada berperanan atau tidak itu terpulang. Yang penting ada penubuhan-penubuhan itu yang menunjukkan kepada Islam tetap bertahan dan syariat Islam tetap berkembang sampai sekarang. Persatuan Ulama Sedunia, Persatuan Ulama Islam Eropah, Persatuan Penyelidikan, Bung Islamiyah dan banyak lagi lah institusi yang bercorak Islam yang sama ada dalam bentuk antarabangsa ataupun dalam peringkat negara. Kalau zaman kita adanya institusi Islam, JAKIRnya, Yadimnya, Persatuan Ulama'nya, ada lagi Jabatan Mufti apa, itu semua adalah institusi-institusi yang bertanggungjawab mewarnai syariat Islam secara kelompok-kelompok kecil. Sekian, terima kasih. Itulah pendahuluan yang Ustaz nak sebut kepada pelajar pada hari ini. Sekadar itulah untuk hari yang pertama ini. Sekadar masa yang singkat, tak perlulah kita panjang-panjang. Nota insya-Allah Ustaz akan masukkan di dalam baik, padam ke? Ada nak tanya lagi? InsyaAllah nota Ustaz akan buat, Ustaz akan masukkan dalam klip dan juga dalam grup insya-Allah. Sekarang ada beberapa isu yang berlaku. Yang pertama bagi pelajar iTech. Pelajar iTech ada tak wakil di sini? Ada Ustaz. Okey, ini wakil ke? Wakil iTech ke? Mana wakil dia?
sebagai wakil kelas. Untuk item macam mana? Muiz adik-adik. Ada ke Muiz ke nama tu? Muiz ke apa nama? Ada Ustaz, Muiz Ada ada. wakil. Ada Muiz Mana Muiz? Saya nak tanya apa hasil ada perbincangan dia dengan KPP Syariah tak? Mana tuan dia? Tak ada respon. Tak ada respon, tak boleh nak bincang lagi. Payah, tak ada. Okey, baik. Ada soalan tanya, satu kumpulan kena berapa orang? Kumpulan apa dia? Ketah kerja ke apa tu? Anis Sabrina? Ataupun Fairuz Adilah? Kumpulan apa tu? Tugasan ke? Okey, bagi kumpulan tugasan yang bakal Ustaz beri, Ustaz minta semua program listkan nama mereka dan serah pada Ustaz dalam grup itu. Ataupun tally kepada Ustaz secara peribadi pun tak apa. Maksudnya contoh sejati, dia ada berapa orang? Kata dia ada 5 orang. Okey, ketua dia tolong bagi nama yang 5 orang tu. Kalau bahtera ada apa 6 orang, okey bagi nama 6 orang. Syariah ada 10 orang, okey bagi 10 orang. Jadi setiap kumpulan, setiap program, sila bagi nama masing-masing. Mana melalui ketua kumpulan dah. Untuk diserahkan kepada Ustaz, sebab Ustaz akan bagi tajuk secara per individu. Tugasan secara per individu, bukan berkumpulan. Perbentangan secara per individu. Lagi selepas dia buat tugasan, dia bentang tugasan dia dalam bentuk rakaman video yang berdurasi lebih kurang 10 hingga 12 minit dan diupload ke dalam klip. Manakala link yang diupload tadi adalah dikumpul oleh ketua masing-masing dan diserahkan kepada Ustaz nanti. Ataupun link itu akan dikumpul oleh seorang yang ditugaskan untuk mengumpul semua link dan dia kumpul dalam bentuk Word dan serahkan kepada Ustaz di akhir semester nanti. Tapi tempoh untuk hantar not tugasan dan juga link perbentangan ada tarikh dia. Lepas pada tarikh itu, apa-apa yang dia nak upload di dalam klip tidak dapat dia upload lagi sebab sistem sudah pun menutup. Maka dia kena hantar sebelum tarikh yang ditetapkan. Okey. Jadi Ustaz ulas mula. Bagi tugasan, hendaklah setiap program serahkan nama pelajar secara secara ikut program masing-masing. Okey. Nak tanya lain? Bagi kehadiran, mohon ada seorang yang mengambil tugas panggil tik kedatangan pelajar ataupun ketua bagi setiap program yang tik kehadiran masing-masing. Kehadiran mungkin boleh dibuat dalam bentuk Google Form, tapi pastikan ada seorang ketua yang tik kehadiran itu. Dan kehadiran itu disimpan dan dihantar kepada Ustaz di akhir semester nanti dan Ustaz akan tunjuk contoh macam mana cara untuk dia tik tu ataupun cara nak hantar kepada Ustaz nanti. Bentuk macam mana. Lagi nak tanya apa lagi? Kehadiran Ustaz ialah sepanjang kelas Ustaz. Bukan yang 2 hingga 4 tu. Mungkin kelas hari ni Ustaz habis 1 jam. Maka 1 jam je lah. Mungkin waktu lain Ustaz akan guna 2 jam. Maka kehadiran tempoh 2 jam. Selepas habis kelas, maka tidak ada lagi kehadiran yang direkodkan. Kehadiran tidak ada apa-apa kesan kepada markah. Dan kehadiran memang tidak diberi markah. Cuma pelajar wajib hadir secara maya sebagaimana yang ditetapkan. Okey. Ada yang tanya lagi?
Jom tanya lagi. Ada Amir? Fatimah Zahra? Ali Sofwan? Alia? Ada Ustaz. Tak ada kalau tak ada, okeylah. Alhamdulillah. Rasa sekadar inilah untuk pertemuan pertama kali ini. Dan mohon kepada wakil ITEC untuk hubungi Ustaz bermula jam 3 petang nanti untuk bincang beberapa perkara. Okey, terima kasih. Sekadar itulah apa yang nak bincang pada hari ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz. Sama-sama.